Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, ini sesi Webex pertama untuk JKE 417 Ekonomi Perindustrian. Terima kasih, saya nampak online ada Hafiza, ada Hairuddin, ada Liang Hua, Siti Murni, okey, Syaiful. Okey, terima kasih sebab bersama saya hari ini. Okey, kita tengok kawan-kawan yang lain mungkin sibuk macam Fazi, dia beritahu dia ada hal. Okey, tak apa, boleh tunggu rakaman. Okey, tapi tak best lah kalau tunggu rakaman sebab lambat. Okey, by next week baru akan dimuat naik ke portal. Okay, so I hope semua orang dah bersedia. So ada banyak benda yang saya nak share dan I'm sure anda pun mungkin banyak nak soal. Okay, so kita ada Hairuddin juga. Okay, kita ada Hairul join. Okay, harap saya dah sebut nama semua. Okay, ini kira ambil attendance lah. Okay, kalau ada soalan macam biasa, okay, untuk sesi Webex, anda boleh type di chat box. Okay, perlu offkan mic, okay, untuk elakkan gangguan. Tapi kalau anda ingin bertanya, boleh saja onkan mic dan kemukakan soalan. Okay, tak semestinya menggunakan chat box. Okay, first saya akan discuss pengenalan ekonomi perindustrian dari segi silibus, apa yang anda perlu ketahui, okay, macam mana nak skor, okay, fokus untuk peperiksaan, okay, dan seterusnya saya akan bincangkan tugasan individu, okay, dari segi status sama ada kekal tugasan individu ataupun dijadikan tugasan berkumpulan 2 atau 3 orang. Okay, kita akan lihat poll. Okey, dan saya juga akan bincangkan tajuk-tajuk artikel tugasan individu yang telah diserahkan setakat hari ini dari segi tajuk, pemilihan tajuk yang bersesuaian dengan silibus JKE 417. Okey. Kita mulakan dulu dengan latar belakang silibus JKE 417. Okay, saya rasa perlu offkan music. But then, untuk anda yang di rumah, anda boleh on music. Okay, kalau di office tu, kawal lah sikit. Okay, and I already told you in Facebook, kalau ada nak request a specific song, okay, bagi saya MP3 dan the next slide nanti, the next Prezi, okay, saya boleh gunakan lagu yang anda ingin dedikasikan. Okay, that one is special. Okay, untuk anda sebagai seorang pelajar tahun akhir, okay, bukan sekadar konten menjawab peperiksaan. Okay, itu sebabnya fokus, walaupun tugasan hanya menyumbang pada 10%, saya mahukan anda mengalami sendiri. Okay, membuat pembentangan, mencari artikel jurnal. Ini adalah soft skills yang akan membantu anda. Okay, walaupun sama ada untuk sambung belajar ataupun dari segi di tempat kerja. Okay, katakanlah contohnya anda bukan bos. Okay, maksudnya anda adalah seperti saya, pekerja makan gaji. Okay, ada bos, perlu membuat pembentangan. Dan salah satu cabaran adalah bagaimana ingin jadikan pembentangan anda menarik. Jadi anda boleh gunakan Prezi.com. Okay, slide hari ini adalah berdasarkan aplikasi Prezi.com, ada di website. Okay, very simple. Okay, you try and error and menggunakan template yang ada dan anda boleh menghasilkan satu pembentangan yang menarik. Okay, begitu juga nanti bahan-bahan pembelajaran yang lain di segi video Powtoon. Okay, saya harap anda telah lihat. Okay, video Powtoon, okay, dan banyak lagi lah. Okay, itu maksudnya peluang untuk anda belajar soft skill. Okay, itu bukannya untuk tujuan peperiksaan, tapi untuk menjadikan anda sebagai human capital yang ada lebih nilai, okay, value added, okay, nilai tambah. Maksudnya, kalau graduan yang lain tu semua ada scroll, okay, lulus, bachelor economics, social science economics, tapi anda lebih berkeyakinan, okay, membuat pembentangan, anda boleh berbahasa Inggeris, okay, anda boleh berbahasa Melayu dengan fasih, anda boleh menangani apa juga cabaran yang diberikan. Because di tempat kerja ataupun dalam kehidupan,
it's not like exam yang anda boleh tahu, oh exam syllabus dia daripada buku, soalan dia daripada buku. No. Okay, dalam kehidupan apa pun yang cabaran yang diletakkan depan anda perlu usaha untuk cari penyelesaian. Okay, enough motivation. Nanti saya melalut. Okay, back to this one. Okay, ini adalah keseluruhan syllabus JKE 417. Okay, hanya ada 5 modul. Okay, kita mulakan dengan yang pertama. Okay, yang pertama adalah modul pengenalan. Okay, anda boleh lihat di situ. Okay, saya sertakan juga rakaman YouTube untuk sidang akademik yang lepas-lepas. Okay, dari segi konten, okay, syllabus adalah sama. Begitu juga dari segi peperiksaan berterusan yang menyumbang sebanyak 20%. Peperiksaan akhir menyumbang sebanyak 70% dan 10% lagi adalah tugasan. Jadi video tersebut masih boleh diguna pakai dari segi konten. Okey, maka yang saya akan tambah untuk sidang ini adalah slide prezi dan lain-lain bahan supaya pembelajaran anda adalah lebih sempurna. Okay, so dari segi details, okay, contoh dia, dari segi terma-terma yang kita akan gunakan dalam ekonomi perindustrian, anda perlu sama ada 1, okay, anda perlu baca modul yang disediakan. 2, anda perlu lihat YouTube video. Okay, 3, okay, anda perlu usahakan bacaan tambahan lain dan sewaktu dengannya. Okay. So, anda boleh lihat video pada waktu yang lain. Okay, saya akan berperanan sebagai juru pandu ataupun meng-highlight. Okay, that is not a good Malay word. Mana ada meng-highlight? Menekankan apakah yang perlu anda tahu. Okay, yang paling penting sekali nak jawab soalan exam. Okay, dan untuk melihat bahagian pertama, okey, terma yang kita akan gunakan ataupun istilah yang kita akan gunakan adalah spesifik, okey, untuk ekonomi perindustrian. Okey, mungkin tak ditanya secara khusus. Contohnya apa maksud perihalan, okey, lawan dengan analitik. Maksud dia di sini adalah tentang description, okey, menerangkan. Okey, analitik maksud dia analisis yang di tahap lebih tinggi. Okey, so itu adalah sebagai contoh, anda akan lihat nanti di modul 3, apabila kita membincangkan struktur, gelagat dan organisasi, okey, modul 3, kita akan bertemu balik dengan bentuk-bentuk pasaran. Okey, dari segi pasaran persaingan sempurna, pasaran persaingan bermonopoli, pasaran oligopoli dan pasaran monopoli. Dah belajar kan tentang keempat-empat bentuk pasaran tersebut untuk JKE 101 pengenalan, JKE 211 dan juga JKE 311. Maka itu adalah peringkat perihalan. Okey, kita dari segi berapa bilangan firma, berapa bilangan pengguna, okey, bagaimana penentuan harga dan sebagainya, itu sekadar perihalan, just to describe. Kalau ciri-ciri macam ni, ini adalah bentuk pasaran dia. Okey, untuk di peringkat 417, okey, di peringkat yang lebih tinggi, kita akan lebih fokuskan kepada analitik. Okey, maksudnya kita akan buat perbandingan. Apa beza penentuan harga antara firma pasaran persaingan sempurna dan firma monopoli? Okey, disebabkan ciri-ciri yang berbeza, kita akan dapati, okey, gelagat firma-firma monopoli adalah tak sama dengan gelagat firma-firma pasaran persaingan sempurna. Okey, PPS firm adalah bersikap pasif, manakala monopoli firm dia akan lebih aktif. Okey, kita akan belajar, bukan hari ini. Itu modul 3. Okey, dari segi istilah, macam yang saya baru jelaskan tadi, JKE 101 sebahagiannya, JKE 211, JKE 311 itu mikroekonomi. Ini ada berkaitan, saya tak silap ada seorang yang memilih artikel disebut pasal demand and supply. Okey, kita tak bincangkan mikroekonomi. Ekonomi perindustrian lebih kepada membincangkan secara agregat. Okey, tetapi ada perbezaan antara ekonomi perindustrian dan makroekonomi juga.
Okey, kita akan lihat secara khusus contoh sektor pembuatan. Okey, remember untuk kita ada 3 sektor. Kita ada sektor primary, what do you call that? Sektor primary, sektor secondary and sektor tertiary. Sektor secondary adalah pembuatan, sektor tertiary adalah perkhidmatan. Sektor primary adalah merujuk kepada perhutanan, getah and all that. Pertanian, yes. Pertanian dan pelumbungan itu adalah sektor primary. Jadi ekonomi perindustrian akan merujuk pula, sektor pembuatan tadi, ada berapa industri food and beverages, kita akan tengok industri automobil. Jadi kalau industri automobil tu di bawah dia kita akan ada Proton, NASA, Kia, Perodua. Itu adalah firma-firma secara individu. Kita tak akan lihat secara individu, kita akan lihat secara industri. Kalau firma tu, kalau dulu contohnya kita kerajaan menghalang, hanya ada Proton dan Perodua, dan terhad pembuatan automobil itu terhad, tak dibuka kepada firma asing. Bagaimana bentuk pasaran? Bandingkan sekarang, especially apabila kita menuju ke arah TPP, ASEAN, yang lebih terbuka, AFTA, akan meningkatkan persaingan dalam sesuatu industri tersebut. Jadi secara agregat kita akan melihat industri bukannya demand dan supply industri. Jadi untuk sesiapa yang membuat artikel berkaitan, tolong fokus dia tu bukan demand and supply, tapi fokus dia adalah industri itu sendiri secara agregat. Anda akan lihat juga perbezaan ekonomi perindustrian dan pengurusan. Saya tak boleh terangkan dengan lanjut, nanti akan mengambil banyak masa. Jadi anda boleh baca. Begitu juga dari segi latar belakang. Anda telah belajar di introductory konsep division of labor. Siapa yang perkenalkan konsep ni secara teorinya? Ingatlah nama ayah saya, iaitu Adam Smith. Konsep division of labor, maksud dia semenjak Industrial Revolution, dengan example pin making, bagaimana nak buat peniti. Maksud dia ada seorang tu dia akan rollkan the aluminium sheet. Ada seorang pekerja akan potong, ada seorang pekerja akan tajamkan, ada seorang pekerja akan buat the pin head, ada seorang pekerja akan masuk dalam kotak, ada seorang pekerja akan buat dia punya labor. Itu adalah konsep pembahagian kerja, dan itulah yang menjadi asas kepada perindustrian. So perindustrian ni bukannya wujud sejak zaman purbakala, no. Dia hanya wujud untuk yang semenjak the so-called Industrial Revolution. Kalau kita tengok atuk nenek kita dulu, zaman dahulu, kita akan dapati bahawa untuk makan, kita akan pergi tanam padi, nak makan ikan, pergi tangkap ikan, nak senjata, kena buat senjata. So semua tu kita lakukan sendiri. Tapi disebabkan pembahagian kerja, saya sebagai guru, saya hanya mengajar. Nanti nelayan, tangkap ikan. Maksudnya semua orang tu mempunyai bahagian, dan disebabkan specialization, pengkhususan kerja tersebut, maka produktiviti makin meningkat. Kita boleh menghasilkan secara agregatnya, pengeluaran yang lebih tinggi. So boleh ulang kaji tentang division of work dan juga specialization. And then anda juga perlu tahu tentang kaedah didaktif dan juga kaedah induktif. Takkan ada soalan esei yang khusus tentang terma-terma ataupun latar belakang ini, tapi ianya membantu anda, dan mungkin juga ada soalan saya boleh tanya. Contohnya tadi specialization, division of labor, saya boleh tanya sebab itu adalah pemahaman yang kita telah bentuk, anda untuk anda kuasai daripada JKE 101. So perindustrian, ini salah. It's actually logi. Maksud dia macam kilang. Bukannya selalunya kita bayangkan logi elektrik. No. Dalam economics, logi tu maksud dia satu unit
satu unit pengeluaran. Jadi contoh kalau industri automobil, firma dia ada Proton, Pro 2, Nazakia, lagi-lagi lah. So Proton pula dia ada Proton di mana ya? Yang di Shah Alam, Batu Tiga Shah Alam, Proton di yang mana tu, yang Perak tu. Okey, itu adalah Logi. Ni salah je ni. Jadi keseluruhannya itu industri itulah yang membentuk pasaran. So pasaran ni adalah besar sekali. So kemudian kita ada sub industri, pasaran pembuatan, okey, ataupun industri pembuatan tu tadi. Okey, kita ada banyak industri, kita ada banyak firma, okey, dan setiap firma tu pula mungkin ada satu atau lebih logi ataupun kilang yang akan kita panggil. Okey, dari segi klasifikasi perindustrian anda boleh lihat. Okey, anda tak perlu tahu secara detail, tapi fokus kita adalah untuk JKI 417 kita melihat kepada sektor pembuatan ataupun sektor pengeluaran. Okey, maksudnya tak masuk sektor pertanian, tak masuk sektor sektor perhutanan, okey, sektor pembinaan tak termasuk. Okey, yang termasuk adalah pembuatan dari segi food and beverages, makanan dan minuman, dan di situ dari segi pengeluaran minyak kelapa sawit, yes, okey, itu akan dikira sebagai industri pembuatan, maksud kilang yang keluarkan minyak kelapa sawit. Tapi dari segi output kelapa sawit berapa tan, itu di bawah sektor pertanian, okey, terkeluar dari segi klasifikasi industri. Okey, anda boleh lihat artikel the details, okey. Dari segi kita menggunakan MSIC 2008 yang terkini, Malaysian Standard Industrial Classification 2008. You can have a look, okay, berdasarkan link yang diberikan. Okay, kemudian, okay, ini yang paling utama. Okay, I'm sure you have go through this video. Okay, it's a bit boring, okay. So this is another thing, okay, kalau janganlah anda mengharapkan saya buat video, saya buat semua. Okay, kalau anda berminat, okay, anda boleh, contoh yang ni berdasarkan Powtoon, Powton, sebab dia konsep dia kartun. Okay, this is the kartun, template dah ada, okay, anda boleh kreatif, okay, buat Powtoon tu dan muat naik di portal dan kongsikan dengan rakan-rakan. Okay, remember, kalau anda faham, boleh menghasilkan bahan-bahan pembelajaran, itu maksudnya anda telah menguasai. Okay, anda telah menguasai konsep yang perlu anda jawab untuk peperiksaan. Bukannya peperiksaan itu yang perlu dikejar. Okay, kalau anda belajar sepanjang tahun, okay, maksud dia buat itu, buat ini. So, automatic untuk exam nanti anda akan tahu, oh, this is what going to come out. Okay, dan soalan tu keluar dan anda pasti boleh jawab. Okay, trust me. Okay, konsep dia belajar sepanjang tahun. Okay, sekarang ni kita lihat kepada modul 2. Okay, modul 2 adalah tentang teori permaksimuman untung. Itu adalah teori asas yang anda telah jumpa, okay, daripada JKI 101, JKI 211 dan JKI 311. Ini yang dipanggil sebagai teori neoklasik. Maksudnya teori yang asas. Don't worry about apa maksud neoklasik. It's just that this is teori yang asas. Okay, kita andaikan, okay, sesebuah firma, dan akhirnya secara agregat adalah bertujuan untuk memaksimumkan untung. Okey, dan kita andaikan pengguna pula adalah untuk memaksimumkan utility. Okey, itu adalah andaian rational economics. Okey, jadi anda telah jumpa, okey, model pemaksimum untung. Okey, masih lagi menggunakan sama ada perbezaan total revenue and total cost yang paling besar. Okey, garis TR merah ni adalah revenue, garis total cost adalah keluk yang ni, dia ada inverted ni. Okay, the largest difference ni menggambarkan profit. So this is actually the profit line hitam ni. Okay, ini ada satu contoh kiraan profit. Okay, yang maksimum maksud jarak yang paling besar.
Satu lagi graf yang anda pastinya boleh recall, ulang kaji, iaitu berdasarkan konsep MC equals to MR. MC equals to MR, sama ada pasaran persaingan sempurna, monopoli. Anda boleh tunjukkan yang akhirnya pasaran persaingan sempurna tu akan in long run akan menghasilkan normal profit sahaja. Manakala pasaran monopoli untuk tempoh jangka panjang boleh end up sama ada pasaran itu mempunyai supernormal profit, maksudnya untung dan arti kata yang sebenar, ataupun subnormal profit. Itu adalah graf yang biasa dan itu juga akan diguna pakai. Jadi kalau anda tak kuasai JKE 101, 211, 311, maka anda akan rasa, banyak ni nak belajar. Hakikatnya anda telah pun tahu semua graf ni. So do not panic. We are just using it back. Cuma sekarang ni akan ditambah dengan, ada 3 model baru, iaitu selain daripada per maksimum untung, profit maximization, kita akan ada juga firma yang akan memaksimumkan pertumbuhan. Macam negara ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka bagi firma mungkin akan memaksimumkan pertumbuhan. Maksud dia kadar peratusan firma meningkat dari tahun lepas ke tahun ini. That is the meaning of growth. Ini diperkenalkan oleh Maris, 6 orang. Kemudian ada juga firma yang akan memaksimumkan utility seperti pengguna. Ini adalah model yang diperkenalkan oleh Williamson. Dan kita juga ada model perilakuan oleh Said M. March. Ataupun behavioral model. Ini adalah alternatif lain kepada pemaksimuman untung. Kita akan belajar dalam modul 2. Setakat yang saya lihat 11 artikel untuk tugasan individu hari ini, rasanya tiada seorang pun yang buat tentang modul 1. Modul 1 anda boleh gunakan keyword managerial what you call it, capitalism, and then traditional capitalism, and then modul 2 anda boleh Google kata kunci profit maximization, growth maximization, utility maximization, ataupun nama menggunakan nama Maris, New Classic, dan sewaktu dengannya. Setakat ni masih belum ada. So I hope untuk sebahagian lagi pada anda yang belum mencari artikel untuk tugasan, anda boleh cuba juga kata kunci yang saya nyatakan tadi. So model pemaksimuman pertumbuhan, pemaksimuman utility maximization, and then behavioral model oleh Said M. March. Nak sebut pun saya tak sure, saya belasah je. Modul 3. Modul 3 agak heavy, dari segi kandungan. Disebabkan modul 3 adalah mempunyai 3 komponen yang besar. So remember, 5 modul. Modul 1 sebenarnya adalah untuk tujuan peperiksaan sikit je fokus. Maksudnya tahu terma, tahu istilah, konsep. Yang paling penting anda boleh menerangkan kapitalisme, pengurusan kapitalisme tradisional. Done. Kemudian modul 2, anda you already know about profit maximization. Sekarang ni bandingkan pula dengan growth maximization, utility maximization and behavioral model. Dah. Tapi untuk struktur gagak prestasi, ini adalah 3 kandungan utama. Structure, conduct and performance. Bila saya sebut SCP tu, maksud dia merujuk kepada struktur gelagat prestasi. So when we talk about structure, again, anda akan berjumpa dengan bentuk-bentuk pasaran yang saya sebut tadi. Pasaran persaingan sempurna, persaingan bermonopoli, oligopoli dan monopoli. Dari segi ciri-ciri itu memang dah ada dalam tangan. Cuma kita akan tambah. Macam mana nak tahu pasaran tu adalah pasaran persaingan sempurna atau monopoli? Bagaimana nak ukur? So dari segi ukuran, kita akan gunakan apa yang dipanggil sebagai Herfindahl-Hirschman Index ataupun indeks penumpuan pasaran, Market Concentration Index, CR4 or CR6, whatever. So anda perlu tahu bagaimana untuk ukur.
Okey, kenapa untuk ukur? Sebab nanti anda sebagai policy maker, orang yang membuat dasar, anda boleh cadangkan. Oh, kalau contoh dia automobil ni, dia dah macam monopoli. Jadi mungkin kerajaan perlu buka lisens untuk firma lain masuk dan masuk dalam industri tersebut. Okey, jadi anda perlu ingat, kenapa kita sangat pentingkan pasaran persaingan sempurna berbanding dengan the other end of the spectrum, iaitu monopoli. Ingat tak? Kenapa kita perlu menuju ke arah pasaran persaingan sempurna? Secara teorinya tak wujud. Okey, kalau boleh firma, firma pula kalau boleh dia nak jadi monopoli. Okey, kenapa? Ingat tak? Okay, remember the idea is that P equals to MC. Okay, untuk pasaran persaingan sempurna, harga adalah lebih rendah. Okay, sedangkan untuk pasaran monopoli harga lebih tinggi. Okay, sebab dia tak, it's not produced at the point where P equals to MC. Okay, itu kena rujuk balik lah ulang kaji JKE 101, 211. Okey, disebabkan struktur kurang macam tu, kita akan dapati tadi dari segi bahan, ini tadi. Okey. So dari segi ciri-ciri pasaran, dari segi objektif firma tu nak profit maximization ke, nak utility maximization ke, lain-lain ke. So nanti akan ada dasar yang bersesuaian. Okey, saya tak tahu ada tak di antara kita yang contohnya kerja di anti saya tak ingat Okey, adalah. Okey, segi untuk membuat dasar untuk kalau boleh kita nak kawal monopoli. Kalau boleh kita nak firma-firma kita bergerak dalam keadaan pasaran persaingan sempurna. Jadi kita akan lihat dari segi kondak ataupun gelagat itu tadi. Okey, ada tak persaingan dari segi harga? Okey, macam mana? Kalau stesen minyak, dia tak akan berani bersaing. Ada jugalah masa-masanya dia turun minyak 1 sen. Di UK, not in Malaysia. Jadi stesen minyak yang lain dari segi contohnya Petronas turun minyak 1 sen per liter, and then Petron pun ikut, and then akan ada masalah. The industry cannot stay that way. Jadi maksudnya kalau tak persaingan harga, macam mana firma nak bersaing? Oh, dia orang bersaing dari segi promotion, advertising. Kalau monopoli pula, langsung tak ada persaingan. Itu dari segi conduct. Dan kemudian kita akan lihat dari segi prestasi. Maksudnya prestasi firma, segi keuntungan, dari segi untuk melakukan research and development, untuk produk baru, untuk melakukan inovasi. Jadi ini adalah saling berkait. Boleh jadi struktur pasaran sama ada berbentuk monopoli itu tadi akan menentukan gelagat, akan menentukan seterusnya keuntungan firma. Boleh jadi juga keuntungan firma tu, firma yang untung akan kekal, firma yang tak untung akan keluar pada pasaran. Akhirnya dia akan mempengaruhi juga struktur industri. Daripada pasaran persaingan sempurna mungkin jadi monopoli. Begitu juga gelagat persaingan harga ke ataupun persaingan bukan harga, itu akan mempengaruhi juga struktur pasaran. Jadi itu adalah hubungan di antara struktur, gelagat dan prestasi. I hope I have enough time. Nak cerita semua memang tak boleh. Tapi saya rasa ada beberapa orang yang pilih artikel berdasarkan, yang saya ingat ada satu tentang ukuran penumpuan pasaran. Macam mana nak tahu dan apa kesan dia kalau pasaran tu tertumpu. Maksudnya pasaran tu tinggilah dia punya nilai penumpuan dia. Kemudian kita akan pergi ke modul 4. Kita akan bincangkan secara khusus apakah isu-isu pembangunan perindustrian dalam konteks Malaysia. Yang ni umum dulu, belum lagi dalam konteks Malaysia. Jadi isu-isu yang pertama adalah teori letakan ataupun location theory. Pernah tak anda terfikir, tadi ada tak minum Coca-Cola? Kenapa Coca-Cola tu dia ada kilang kat Malaysia? Ataupun Apple, iPhone anda, ataupun your iPad tu, kenapa iPad tu dia dihasilkan kilang dia di China?
Pernah tak terfikir, kenapa kita tak import Coca-Cola botol tu straight daripada US, tempat asal dia. Katalah Coca-Cola datang daripada US. Kenapa kita tak